Buletin Didik 24 Ogos bersama saya, Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lebih 20% daripada angka harian kes baru COVID-19 di Sarawak ketika ini membabitkan golongan belum layak diberi suntikan vaksin. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Sapian Mohamad, kes membabitkan kanak-kanak dan remaja berusia bawah 18 tahun. Dr. Muhammad Sapian berkata jumlah kumulatif jangkitan COVID-19 di Sarawak mencecah 99,838 kes setakat semalam. Ia termasuk 1,538 kes baru direkodkan semalam dengan Sarawak kali pertama mencatat angka harian lebih 1,000 jangkitan pada 12 Ogos lalu. Tambahnya, daripada keseluruhan kes harian dilaporkan kini, lebih 99% terdiri daripada kategori 1 dan 2. Mengenai kadar penggunaan katil di unit rawatan rapi ICU pula, Dr. Muhammad Sapian memaklumkan ia hanya mencatat 30 hingga 40% ketika ini. Sebelum ini, Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata Sarawak kini dalam fasa akhir persiapan untuk memberikan vaksin COVID-19 kepada golongan remaja. Sementara itu, kes harian naik semula ke paras 20,000 apabila sebanyak 20,837 kes dilaporkan hari ini berbanding 17,672 kes semalam. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataan dikeluarkan berkata pertambahan hari ini menjadikan jumlah kumulatif kes kepada 1.6 juta. Selangor kekal dengan jumlah kes paling tinggi iaitu 4,645 kes, diikuti beberapa negeri dengan jumlah kes melebihi 4 angka, antaranya Sabah, Pulau Pinang, Kedah dan Johor. Sementara itu, Dr. Nur Hisham menasihatkan orang ramai memakai pelindung muka dan 2 lapis pelitup muka di tempat awam sebagai langkah perlindungan berganda mencegah jangkitan varian Delta yang semakin dominan. Tambahnya, langkah itu perlu dimasukkan sebagai strategi keselamatan untuk mengurangkan penularan COVID-19 dalam kalangan masyarakat. Penggunaan pelindung muka dan 2 lapisan pelitup muka boleh memberi 96% perlindungan daripada jangkitan varian Delta. Dalam pada itu, Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan FDA Amerika Syarikat meluluskan penggunaan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech sepenuhnya. Ia akan dipasarkan sebagai Comirnaty untuk pencegahan penyakit COVID-19 bagi individu berusia 16 tahun ke atas. Pfizer-BioNTech adalah vaksin COVID-19 pertama yang mendapat kelulusan penuh FDA. Menurut badan itu, vaksin berkenaan juga akan terus tersedia di bawah kebenaran pengguna kecemasan EUA, termasuk bagi individu berumur 12 hingga 15 tahun dan untuk pemberian dos ketiga. Persetujuan FDA terhadap vaksin ini merupakan sejarah ketika dunia sedang bergelut memerangi COVID-19. Pemangku Pesuruhjaya FDA Janet Woodcock berkata, Pfizer sebelum ini memenuhi piawaian saintifik bagi penggunaan kecemasan dan kelulusan penuh ini menambah keyakinan orang ramai kerana memenuhi standard keselamatan, keberkesanan dan kualiti pembuatan yang tinggi. Penggunaan Pfizer-BioNTech telah diluluskan sejak 11 Disember 2020. Baiklah, selain dihiasi jalur gemilang bagi menyemarak sambutan Bulan Kebangsaan, sebuah premis makanan di Pasir Tumbuh, Kelantan menawarkan hidangan percuma kepada pengunjung bertuah yang menjawab soalan kemerdekaan dengan tepat. 3 pembeli bertuah dipilih setiap hari sehingga hari kemerdekaan ke-64, 31 Ogos ini. Pemilik premis kedai makan nasi kerabu ini, Nur Aini Mohamad berkata, inisiatif itu dilakukan bagi memeriahkan sambutan Bulan Kebangsaan yang dilihat agak suram. Malah 250 jalur gemilang yang menghiasi di dalam dan luar premisnya ternyata menarik perhatian orang ramai untuk singgah, terutamanya pengguna jalan raya. Kos saya habis semua ni hampir dekat 1,000 lebih lah, dari 1,800 macam tu lah. Sebab campur-campur dengan saya usahakan bagi kepada pelanggan yang mana dapat menjawab soalan cepu mas mengenai hari kebangsaan kita. Saya akan edarkan bendera Malaysia kita untuk dia kibarkan di kereta dan face mask sebagai menjaga SOP. Maknanya kita bagi kepada pelanggan? Ya, saya bagi kepada pelanggan lah. Setiap orang, siapa yang mari beli, memang saya akan bagi. Pelanggan yang menjawab soalan dengan betul akan diberikan sebungkus nasi kerabu lauk kambing bakar serta teh ais. Macam ada kuih lah, macam kuih. Dia cuba macam nak tanya kita bila tarikh kemerdekaan.
siapa apa nama ni bapak kemerdekaan kita, saya rasa bangga juga. Bangga juga. Sebabnya ada macam cabut teh macam makan free, kami bakar, nasi kabu. Jadi suka je lah. Kedai makan yang diusahakan sejak 2 tahun lalu ini kembali beroperasi selepas ditutup selama lebih 3 bulan. Selamat Hari Kebangsaan! Merdeka! 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 Sambutan Bulan Kebangsaan juga bukan penghalang buat warga sekolah meskipun sesi persekolahan masih dilakukan secara dalam talian. Diterjemah dalam pelbagai inisiatif dan ekspresi maya, ia sejajar galakkan kerajaan bagi mencapai hasrat serta menyokong idea kreatif cintakan tanah air. Merahmu bara semangat wajah, putihmu bersih budi pekerti, kuning medangan payung negara, biru perpaduan kami semua. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Semangat jiwa merdeka dalam kalangan rakyat disemai bermula zaman kanak-kanak sebagai generasi pewaris kepimpinan masa depan negara. Dizahirkan murid-murid Sekolah Kebangsaan Sri Gaya menerusi Choir Maya, ia salah satu pengisian acara kemerdekaan pihak sekolah bersama Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Yang bertujuan untuk meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan warga sekolah, khususnya murid, sebagai generasi pembina bangsa. Bagi ibu bapa, biarpun disambut secara maya, pengisian seumpama itu penting mendidik anak-anak di rumah sebagai simbol menghargai pengorbanan pejuang kemerdekaan terdahulu. Memandangkan anak-anak berada di rumah, cabaran ibu bapa dalam mendidik anak-anak mengenai kemerdekaan sangat berbeza. Jadi ibu bapa perlu lebih kreatif dalam melakukan aktiviti bersama anak-anak. Bagi Muhammad Zafri, persembahan pentas, telatak aksi mencuit hati serta gelagat bersama rakan antara kenangan yang mahu dilakukannya semula di sekolah selepas pandemik COVID-19 berakhir. Peluang menyambut Hari Kebangsaan secara maya adalah kesempatan yang membanggakan kerana saya dapat meraihkannya bersama keluarga dengan cara yang tersendiri. Bertemu kembali. Pertandingan akhir musical Talentina anjuran Genius Remaja berlangsung dengan meriah Ahad lalu biarpun hanya bersiaran secara maya. Bukan saja berfokuskan kepada nyanyian, pertandingan juga menilai kerjasama satu-satu pasukan menghasilkan video muzik yang kreatif. Pertandingan ini disertai 20 pelajar Genius Remaja dari kelas vokal dan muzik. Objektif utama pertandingan adalah untuk mengisi waktu yang terluang ketika pandemik dengan aktiviti yang boleh menyerlahkan bakat mereka. Selain itu, aktiviti seumpama ini dilihat dapat meningkatkan keyakinan diri peserta. Pertandingan Genius Remaja Musical Talentina berkonsepkan nyanyian solo dipersembahkan dalam bentuk video yang berdurasi 3 hingga 5 minit. Video yang dihasilkan perlu mengikut kepada tema yang ditetapkan dan idea serta kreativiti adalah daripada peserta itu sendiri. Antara tema yang ditonjolkan ialah kasih sayang, alam sekitar dan patriotisme. Peringkat awal bermula 4 Julai sehingga 25 Julai lalu dengan pemilihan lagu dibuat sendiri oleh peserta. Segi pemakahan pula, basically semua saya bahagi sebab saya buat dia punya pemakahan, sistem pemakahan semua saya bagi sama rata, iaitu untuk bidang nyanyian kita ada pitch dia, kita ada nada, tengok sama ada mereka sumbang atau tidak sebanyak 25%. Kemudian kita ada diction, sebutan sebanyak 25%, dan kemudian kita ada creativity. Sebelum masuk creativity lagi kita ada interpretasi, the interpretation sebanyak 25% dan creativity sebanyak 25%.
Penilaian dilakukan oleh guru-guru kelas vokal dan muzik serta beberapa panel luar. Dalam pertandingan ini, Muhammad Idris Kamaruzaman yang mempertaruhkan lagu Kebahagiaan dalam Perpisahan dinobatkan sebagai juara. Pertandingan ini adalah untuk saya bangkit setelah saya gagal dalam uji bakat Cheer Popstar dan I Can Survive Malaysia. So, kemenangan ini bermaksud bagi saya adalah ianya satu titik dan tanda aras bagi saya yang telah saya mempunyai masa depan cerah dalam bidang nyanyian. Actually, berharap sangat-sangat nak menang. Tapi kalau tak menang, tak apa, it's okay. Mungkin tak ada rezeki. Tapi Alhamdulillah, saya dapat nombor 2, rezeki tak salah lamai. Bakat yang saya ketengahkan adalah bakat nyanyian. Dan bila saya mula sedar bakat nyanyian tu ada dalam diri saya adalah waktu ketika saya kecil. Sebagai insan yang biasa saja perwatakannya, saya rasa ini satu penghargaan yang amat besar untuk saya dalam bidang ni. Memandangkan ini adalah pertandingan online yang pertama saya libatkan diri. Pemenang tempat pertama hingga ketiga membawa pulang hadiah wang tunai masing-masing bernilai RM300, RM200 dan RM100. Terdahulu, satu lagi pertandingan anjuran Genius Remaja Cabaran Makeup Merdeka atau Merdeka Makeup Challenge melabuhkan tirai Sabtu lalu. Daripada 40 penyertaan diterima, 10 solekan yang menepati tema patriotik berjaya ke pusingan akhir. Dari segi pemakahan pula, terdiri daripada 3 orang tenaga pengajar dari kelas kecantikan dan 3 orang juri jemputan daripada kelas kemahiran Genius Remaja yang lain. Pemilihan pemenang telah diambil kira daripada kriteria pemakahan yang telah ditetapkan. Pada pandangan saya, program Genius Remaja ini satu pertandingan yang sangat bagus untuk mencungkil bakat-bakat baru remaja dalam bidang sulikan. Kepada pemenang-pemenang di tempat pertama, 2 dan 3 telah berjaya menampilkan ciri-ciri patriotisme, kreativiti, kekemasan dan gaya penampilan. Pemenang diumumkan melalui e-poster di laman Instagram Genius Remaja. Pemenang tempat pertama, kedua dan ketiga menerima hadiah wang tunai dan barang kecantikan Atomy. Sementara 7 lagi pemenang sagu hati mendapat barang-barang kecantikan jenama sama. Kesemua pemenang turut menerima sumbangan daripada Presiden Makeup Artis Malaysia dan syarikat NR Cosmetic. Saya rasa terkejut dan saya rasa bersyukur kerana ini memberikan saya semangat untuk terus berkarya, untuk terus menunjukkan bakat saya dalam bidang kecantikan. Secara tidak langsung juga, saya ingin berterima kasih kepada semua, terutamanya kepada cikgu-cikgu yang memberi tunjuk ajar kepada saya. Pada mulanya, saya memang tak berniat pun untuk menang sebab saya rasa ramai lagi yang hebat kalau nak dibandingkan dengan saya yang masih baru lagi nak bertatuh. Dan apabila saya dinobatkan sebagai tempat ketiga dalam pertandingan ini, saya rasa sangat happy sebab apa yang saya nak tercapai walaupun bukanlah juara. Pada saya, kemenangan kali ini bukanlah perakhirannya, tetapi saya jadikan satu sebab untuk saya lebih semangat untuk belajar dan pergi lebih jauh lagi dalam bidang sulikan ini. Sheikh Abdullah Fahim telah mencadangkan Allahyarham Tunku Abdul Rahman untuk memilih 31 Ogos 1957 sebagai tarikh Hari Kemerdekaan. Allahyarham mendapatkan pandangan Sheikh Abdullah Fahim kerana beliau adalah seorang tokoh dalam ilmu falak. Pihak British kemudian bersetuju dan 31 Ogos 1957 ditetapkan sebagai tarikh kemerdekaan. Ia diumumkan pada 20 Februari 1956 di Dataran Pahlawan, Bandar Hilir, Melaka.
Masih bersama Buletin Didik. Ramai yang mengakui terkejut dengan tindakan Johan Iskandar Muhammad Najib menyediakan ruang bertaraf 5 bintang untuk kucing-kucingnya. Menurut Johan, itu cara membalas budi haiwan comel itu kerana menjadi pintu rezeki kepadanya dalam meraih pendapatan. Bukan sahaja dari segi ruangan, layanan dan kemudahan disediakan juga bertaraf 5 bintang. Hampir setiap hari, Johan membersihkan rumah kucingnya. Pada masa sama, dia juga perlu memantau kesihatan kesemua 46 ekor kucingnya. Apanya istimewa dengan tempat saya ni, dalam setiap bilik-bilik kucing yang macam nampak kat belakang ni, okay, ada bilik-bilik dia, ada lampu, ada kipas, okay, lepas tu ada kipas pengudaraan. Okey, bagi saya tiga ni penting macam kita manusia juga. Bila kita duduk dalam satu tempat tu, kita perlukan tiga-tiga ni. Kalau tak terkedap pun je, nanti dapat sakit pun je. Bagi memastikan kucing-kucingnya aktif, pelbagai bentuk permainan disediakan oleh Johan. Pada kebanyakan masa, dia sendiri akan bermain dengan haiwannya itu. Terdapat sekurang-kurangnya 6 baka kucing dipelihara oleh Johan, antaranya British Shorthair, Scottish Fold dan Maine Coon. Setiap seekor berharga ribuan ringgit. Sebab kenapa saya buat tempat khas untuk kucing ni, pertamanya ialah saya tak suka bela kucing dalam sangkar. Bukan saya tak pernah bela dalam sangkar, pernah, tapi saya lebih prefer macam ni sebab diorang lebih selesa, diorang nak pijak jerigi tu sakit kan. So saya prefer diorang pijak direct ke lantai, selesa untuk diorang. Yang kedua, saya rasa terhutang budi dengan kucing-kucing saya disebabkan diorang lah saya dapat capai ke tahap ini. Maksud saya tu ialah diorang menjadi punca utama saya mencari rezeki. Johan yang menetap di Shah Alam merancang untuk membuka studio kucing selepas pandemik COVID-19 berakhir. Melaluinya, peminat kucing atau bakal pembeli berpeluang bermain-main dengan kucing-kucingnya dengan kadar bayaran tertentu. Ketika ini, Johan yang juga pembiak kucing berdaftar turut mengusahakan bisnes produk makanan kesihatan untuk kucing. Ini pula rezeki seorang mekanik di Indonesia. Nasibnya berubah apabila tindakan memuat naik video di internet kini menjadikan bukan sahaja dia tetapi jiran-jiran sekampung turut mengecap populariti. Malah kawasan itu kini digelar Kampung YouTube. Kisah Siswanto di Kampung Kasigiran, Jawa Tengah bermula 4 tahun lalu ketika dia berdepan kesukaran mempertahankan perniagaan bengkel kenderaannya. Pada masa sama terdesak mencari pendapatan tambahan bagi menyara keluarga. Kerja sampingan di ladang kacang soya dan mencari bahan terpakai tidak cukup untuk menampung kehidupan. Sehinggalah pada suatu hari, Siswanto mahu mencari video tutorial untuk membaiki motosikal mahal kepunyaan pelanggan. Kandungan yang ada terlalu sukar diikuti dan mengelirukan. Dari situ, tercetus idea untuk menghasilkan video yang senang difahami dan diikuti. Namun, ia bukanlah semudah disangka. Atau istilahnya saya udah nyerah, terbesitlah untuk membuat konten bengkel karena saya setiap hari memang di bengkel dan itu pun nggak mudah, banyak perjuangan yang harus dilalui dari perangkat yang nggak cukup memori, kemudian proses upload yang sangat rumit di mana jaringan di desa kita sangat terbatas, kemudian gadget ataupun perangkat yang kita pakai juga masih kuno banget sih. Selepas beberapa tahun, saluran YouTube-nya kini mempunyai lebih 2 juta pelanggan. Jadual hariannya juga semakin padat. Pelbagai kandungan dihasilkan daripada cara-cara membaiki motosikal sehinggalah aktiviti memancing di sungai. Dengan pendapatan sehingga lebih RM40,000 sebulan, sudah tentulah usaha itu mendapat perhatian penduduk kampung yang pada mulanya tidak tahu kemampuan menjana pendapatan sedemikian. Namun Siswanto tidak lokek berkongsi ilmu dan rezeki. Usahanya itu dipanjangkan pula kepada penduduk kampung yang berminat. Kini, sekurang-kurangnya 30 penduduk kampung Kasigiran mempunyai saluran YouTube sendiri, hasil tunjuk ajar Siswanto secara percuma. Saya rasa sangat menjadi solusi, di mana kita itu memiliki keterbatasan gerak, protokol kesehatan sangat ketat, dan kita bisa berkarya, bisa bekerja di rumah, bikin konten di rumah, di kebun, di hutan, di sungai, atau di mana saja. Apakah itu akan ditonton? Saya rasa sekarang apa aja ditonton.
Sukan Paralimpik Tokyo 2020 membuka tirainya menerusi upacara pembukaan rasmi yang sedang berlangsung di Stadium Olimpik Tokyo. Ia juga petanda bermulanya perjalanan memburu sasaran buat semua 22 atlet para negara yang mengambil bahagian membabitkan 9 jenis acara sukan. Dan semangat kontingen Malaysia mencari 3 pingat emas disemarakkan lagi dengan sesi pengukuhan semangat yang turut disertai Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob siang tadi. Harapan beliau agar lagu negaraku berkumandang dan jalur gemilang berkibar sebanyak mungkin sepanjang tamasya berlangsung. You all semua boleh memastikan bendera Malaysia bukan saja berkibar tetapi lagu negaraku akan dimainkan di Tokyo nanti. Dan you all semua adalah kebanggaan Malaysia kerana you all mewakili Malaysia. Berjuang demi Malaysia. Kata-kata perangsang dan azimat Perdana Menteri itu dilaungkan pada majlis pengukuhan semangat atlet Paralimpik kebangsaan yang diadakan secara dalam talian. Perdana Menteri berkata barisan atlet Paralimpik yang berjuang di Tokyo adalah kebanggaan negara dan berharap nama Malaysia dapat dijulang di sana. Bagi penyertaan Paralimpik norma baru ini, Datuk Seri Ismail Sabri turut mengingatkan kontingen negara di Tokyo agar sentiasa menjaga dan mematuhi SOP ditetapkan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan sentiasa terjamin. Untuk rekod, Datuk Seri Ismail Sabri amat dekat dengan atlet Paralimpik negara sejak menjadi Menteri Belia dan Sukan pada 2008. Penubuhan Pusat Kecemerlangan Sukan Paralimpik di Kampung Pandan merupakan idea yang dicadangkan oleh beliau selepas mendengar keluhan daripada atlet Paralimpik yang sebelum itu terpaksa berkongsi kemudahan dengan atlet normal. Pusat Kecemerlangan Sukan bernilai RM50 juta itu mula beroperasi pada 2013 untuk membolehkan atlet Paralimpik berlatih serta membuat persediaan rapi bagi menghadapi tamasya sukan tempatan dan antarabangsa. Pengarah Pembangunan Remaja Persatuan Badminton Malaysia BAM Datuk Miss Bun Siddiq tidak bimbang dengan prestasi pemain remaja kebangsaan yang kekurangan aksi kompetitif berikutan pandemik COVID-19. Ini kerana legenda badminton negara itu memiliki perancangan rapi dan kejohanan ranking dalaman BAM yang dijalankan ketika ini tidak memfokuskan kepada misi melakar kemenangan antara satu sama lain tetapi medium untuk meningkatkan kemahiran asas serta mewujudkan suasana ceria dalam kem latihan. Walaupun ianya tidak pergi ke pertandingan dalam masa 2 bulan atau 3, pada saya tak ada masalah. Tetapi modul yang kita harus berikan kepada mereka ialah membuatkan mereka happy daripada apa yang nak belajar. So apa yang saya buat kepada mereka, kalau mereka tak boleh pertandingan, saya akan berkisarkan kepada modul-modul untuk pemain-pemain yang boleh bersaing antarabangsa. Tambah Datuk Miss Bun, kejohanan ranking dalaman remaja BAM yang membuka tirainya semalam memberi impak positif kepada pemain remaja kebangsaan. Pada aksi pembukaan semalam, Justin Ho yang turun selaku pemain pilihan menepati ramalan dalam aksi kumpulan A perseorangan lelaki di Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara. Tewas set pertama 11-21 kepada Chia Jeng Hon, Justin bangkit memenangi 2 set berikutnya 21-11, 21-13. Turut mencatat kemenangan Ong Jen Yi yang menewaskan Muhammad Fazriq Muhammad Razif 21-15, 16-21, 21-19. Sementara Eugene Yu Yon menundukkan V Pupati 23-21, 21-18. Baiklah, suasana di Tokyo menjelang pembukaan tamasya Paralimpik mengakhiri buletin didik hari ini. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.